Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam sorotan berita dunia Islam. Berikut berita penting dunia Islam sepanjang 2 hingga 8 September 2021. Arab Saudi bekerjasama dengan Amerika dan Israel. Hamas menolak rangka perjanjian Amerika. Iran sedia menjual lebih banyak bahan bakar. Serangan Daesh membunuh 15 anggota polis di Iraq. Pemimpin Gerakan Pejuang Ansarullah Yaman mengatakan bahawa tidak ada keraguan Arab Saudi bersekongkol dengan Amerika Syarikat dan rejim Israel sebagai anggota gabungan untuk menentang seluruh dunia Islam. Washington dan rejim Tel Aviv adalah penyokong utama serangan tentera pimpinan Arab Saudi yang sedang berlangsung terhadap Yaman dan banyak konspirasi yang diatur terhadap negara-negara serantau. Ketidakadilan yang dilakukan oleh Amerika dan rejim Zionis merupakan ancaman berbahaya bagi kepercayaan agama, keselamatan, kebebasan dan martabat seluruh dunia Islam. Tidak ada keraguan lagi bahawa rejim Arab Saudi bersekongkol dengan Amerika Syarikat dan Israel, kata Said Abdul Malik Al-Houthi semasa pidato yang disiarkan secara langsung dari ibu kota Yaman, Sana'a, pada hari Khamis petang. Jika kita gagal dalam peperangan, maka akan wujud pangkalan Amerika, British dan Israel di Sana'a dan di tempat lain di Yaman. Beliau menambah bahawa ajaran Islam menggariskan bahawa seseorang itu tidak boleh duduk diam dengan menghadapi pencerobohan dan pengepungan. Kami akan membebaskan seluruh negara kita dan merebut kembali semua kawasan yang diduduki oleh gabungan pencerobohan pimpinan Arab Saudi. Gerakan Pejuang Islam Palestin, Hamas, telah menolak kerangka perjanjian yang ditandatangani antara Amerika Syarikat dan Badan Bantuan dan Kerja PBB untuk pelarian Palestin di Timur Dekat UNRWA mengenai pemulihan dana Amerika untuk agensi tersebut. Hamas menegaskan bahawa perjanjian yang ditandatangani pada 15 Julai mengandungi syarat berbahaya dan memalukan yang dikenakan oleh Washington kepada agensi tersebut sebagai balasan untuk mendapatkan dana. Kami menyedari krisis kewangan yang teruk dan pentingnya menyelesaikannya secara radikal dan lestari, kata Hamas. Tetapi itu adalah tanggungjawab masyarakat antarabangsa yang dipimpin oleh PBB. Gerakan itu mengatakan bahawa ia menolak untuk menandatangani perjanjian bersyarat yang mengusungkan UNRWA dan mandatnya mengenai isi kandungannya dan mendedahkan masalah pelarian kepada bahaya besar. Selain itu, ia menekankan bahawa pihaknya juga menolak untuk mengambil tindakan terhadap pekerja atau penerima bantuan UNRWA seperti yang ditetapkan dalam perjanjian. Amerika Syarikat ingin memberikan perkhidmatan kepada penjajahan Israel dengan membubarkan isu pelarian, inti perjuangan Palestin dan UNRWA melalui pemerasan kewangan, jelas Hamas. Perjanjian itu menegaskan bertentangan dengan mandat UNRWA serta undang-undang antarabangsa dan undang-undang kemanusiaan antarabangsa menjadikan agensi itu menjadi alat keselamatan politik di tangan negara asing. Jawatan Kuasa Susulan Angkatan Nasional dan Islam menerbitkan surat pada hari Rabu yang ditujukan kepada Pesuruhjaya Agong UNRWA, Philip Lazzarini, di mana ia menyatakan keberatan terhadap perjanjian itu dengan Amerika. Menteri Luar Iran Hossein Amir Abdullahian mengatakan Tehran siap menjual lebih banyak bahan bakar kepada pemerintah dan pengusaha Lubnan jika perlu kerana kapal Iran yang mengangkut bahan bakar untuk negara yang dilanda krisis telah memasuki perairan wilayah Syria. Dalam panggilan telefon pada hari Jumaat dengan Gebran Basil, mantan Menteri Luar Negeri Lubnan dan pemimpin Gerakan Patriotik Bebas, Amir Abdullahian mengatakan Iran tidak membatasi pengembangan hubungan bersama Lubnan dan bersedia menjual lebih banyak pengeluaran bahan bakar kepada pelanggan baru.
Diplomat tertinggi itu menekankan sokongan tegas Iran terhadap pemerintah, tentera dan gerakan perlawanan Lubnan. Kapal pertama yang berisi bahan bakar Iran dilaporkan memasuki perairan wilayah Syria pada hari Khamis untuk memunggah muatannya yang kemudian akan dipindahkan ke Lubnan melalui kapal tangki, dan 2 kapal Iran yang lain juga akan menghantar kargo mereka ke Lubnan melalui mekanisme yang sama. Kekurangan bahan bakar di Lubnan telah memaksa perniagaan dan pejabat kerajaan ditutup, mengancam akan menyebabkan pemutusan bekalan elektrik di hospital dan menghentikan pengangkutan dan sektor penting lain di negara Arab itu. Rancangan untuk membeli bahan bakar Iran yang diumumkan oleh Setiausaha Agung Gerakan Pejuang Hizbullah Lubnan, Said Hassan Nasrullah pada 19 Ogos dilihat sebagai perkembangan baru sekatan Amerika yang sama-sama akan mempengaruhi Lubnan dan Iran. Sekurang-kurangnya 15 anggota polis Iraq terbunuh dalam serangan Daesh yang disyaki di wilayah Kirkuk, utara Iraq pada hari Ahad, menurut pihak berkuasa Iraq. Orang bersenjata menyerang pusat pemeriksaan polis persekutuan di Bandar Satihah di daerah Ar-Rashad di barat daya Kirkuk, membunuh 15 anggota polis, kata Jabatan Polis Kirkuk dalam satu kenyataan. Penyerang dipercayai anggota kumpulan pengganas Daesh melarikan diri dari tempat kejadian tanpa cedera. Belum ada pihak yang mengaku bertanggungjawab terhadap serangan itu. Pada hari Sabtu, serangan lain telah mensasarkan pusat pemeriksaan polis persekutuan di Kirkuk, membunuh sekurang-kurangnya 5 anggota polis. Pengganas Daesh dalam beberapa bulan terakhir meningkatkan serangan mereka, terutama di daerah antara Kirkuk, Salahuddin dan Diyala yang dikenali sebagai segitiga kematian. Sekian sorotan berita dunia Islam. Dengarkan kata-kata hikmah ini. Saudara, bersifat tegas dengan orang lain tidak membuatkan anda membuli orang lain. Ketegasan anda membentuk struktur kehidupan anda. Fikirkanlah. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Sejagat TV, Kebangkitan Islam Sejagat. Hingga kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.